Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga kamu semua dalam keadaan sihat, sejahtera, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Okey, pada hari ini saya akan bincangkan sedikit tentang apa ya, tentang konsep halal. Okey, dalam pada sesi ini, di akhir sesi ini pelajar dapat memahami pertama konsep halal dan thayyib, yang kedua prinsip halal dan haram dalam Islam, serta yang ketiga kriteria dan kepentingan pemakanan halal dan thayyib. Cuma ada beberapa aspek yang saya akan tekankan dan yang lain tu saya rasa antum boleh baca sendirilah. Okey, kepentingan halal dalam Islam. Halal ni merupakan suatu tuntutan agama dalam agama Islam. Tuntutan kita sebagai selaku seorang Muslim, iaitu mencari makanan halalan tayyibah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di langit yang halalan tayyibah. Yang halalan tayyibah. Ya, seperti mana yang kamu telah dengar dalam penjelasan sebelum ini, apakah yang dimaksudkan dengan halalan dan juga tayyibah. Okay, halal ni adalah merangkumi semua aspek kehidupan, dalam semua aspek kehidupan. Dan ya, sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni, bukan sahaja halal ini bukan sahaja dalam aspek makanan, tapi dalam pelbagai aspek yang lain, termasuklah fashion, pelancongan, hospitality, apa lagi, kewangan dan sebagainya. Okay, konsep halal dan tayyibah. So pada hari ini saya akan lebih tekankan apa itu halalan dan juga tayyib. Jadi takrif halal dari segi terminologinya bererti keluar daripada sesuatu yang haram. Dalam lisanul Arab, istilah halal diertikan sebagai sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Mengikut Yusuf Qaradawi, halal adalah perkara yang dibolehkan atau diharuskan yang telah gugur ikatan larangan dan dibenarkan oleh syarak. Okay, menurut istilah usul fiqh, halal dibincangkan di bawah hukum taklifi yang dikategorikan sebagai harus ataupun al-ibahah. Okay, jadi halal ini adalah sesuatu perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maksud tayyib. Apa itu takrif tayyib? Tayyib adalah baik dan juga suci. Baik dan suci. Dari segi istilah ialah sesuatu perkara, setiap sesuatu yang melazatkan dia atau diri, tidak mendatangkan mudarat dan bebas kotoran najis. Kalau ikut Al-Kafawi ada 3 makna tayyib ni. Yang pertama at-tahir, yang kedua al-halal dan yang ketiga al-mustalih. Jadi perkataan baik ataupun suci, bersih serta melazatkan ini menjadi definisi yang dipilih dalam kalangan para sahabat ataupun dalam kalangan para ulama tentang tayyib. Apa contoh makanan yang halalan tayyibah? Adakah Maggi itu makanan halalan tayyibah? Fikir-fikir kan. Adakah makan KFC itu halalan tayyibah? Halalan tayyibah ini adalah sesuatu makanan yang kita makan yang boleh memberi manfaat kepada tubuh badan. Halalan tayyibah ini boleh memberi maksud dia adalah sesuai dengan badan kita. Contoh wudu. Halalan tayyibah ini mungkin wudu, contoh wudu cencaluk, jering, petai dan sebagainya. Adakah perkara itu halalan tayyibah? Maka dia mengikut kepada individu tersebut. Sekiranya individu itu, contoh anak makan wudu dan petai. Okey, anak makan wudu dan petai. Mungkin Aqilah tak makan wudu dan petai. Jadi
petai dan budu itu adalah tayyib untuk anak tetapi tidak tayyib untuk akilah kerana dia tidak memakan makanan tersebut. Itu adalah definisi tayyib. Termasuk dalam definisi tayyib juga. Maksudnya yang al-mustaslis tu. Al-mustalid yang melazatkan. Adakah sama ada perkara itu dimakan oleh seseorang dan tidak dimakan oleh seseorang juga menjadi ta'rifan ataupun menjadi ta'rifan, salah satu ta'rifan dalam kategori tayyib. Okey, prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam. Saya rasa yang ni kalau student daripada ni dah banyak yang tahulah apakah prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam. Ia berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan halal dan haram. Para ulama telah menggariskan beberapa prinsip asas konsep halal dan haram. Di mana Al-Qaradawi telah menyenaraikan prinsip-prinsip halal dan haram, antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, al-aslu fil asya' al-ibahah. Okay, al-aslu fil asya' al-ibahah, iaitu asas sesuatu adalah harus. Di mana para ulama telah menetapkan bahawa hukum asal bagi sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah harus kecuali terdapat nas sahih yang mengharamkannya. Dan asas sesuatu perkara itu adalah dibenarkan. Apa sahaja di dunia ini pada asalnya adalah setiap sesuatu itu adalah diharuskan syarak kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadullu dalilu ala at-tahrimi. Dan asal sesuatu perkara itu adalah harus sehingga ada dalil yang menunjukkan ia adalah haram. Jadi apa yang ada di bumi, kan, makanan lah khususnya, banyak yang halal berbanding yang haram. Jadi apa-apa perkara yang tidak disebutkan oleh syarak tentang pengharamannya, maka hukumnya kembali kepada al-harus. Okey, at-tahlil yang kedua ialah at-tahlil wa at-tahrim haqqullah wahdah. Menghalal dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Islam menetapkan bahawa hak untuk menentukan halal dan haram sesuatu perkara itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okay, tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain, tidak ada raja lain, tidak ada sultan lain yang boleh mengharamkan dan juga menghalalkan sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak, jadi kena ingat at-tahlil wa at-tahrim haqqullah wahdah. Sebab apa? Sebab kita manusia ni sekarang ni mudah sangat untuk jump conclusion. Kita mudah sangat untuk mengatakan ini halal, ini haram. Jadi kita kena ingat bahawa yang halal dan juga mengharamkan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah at-tahrim yattabi' al-khabith wad-darar. Dan setiap pengharaman itu pengharaman sesuatu adalah sesuai dengan keburukan dan kemudaratannya. Maksudnya Allah telah tidak menghalalkan sesuatu melainkan ada kebaikannya, dan Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali terdapat keburukannya. Jadi Allah Subhanahu Taala ini adalah, kan, kenapa contoh kat sini adalah babi. Kan, kenapa Allah mengharamkan babi? Kerana banyak contoh-contoh apa keburukan babi. Kan? Bagaimana buruknya tabiat babi yang memakan bangkai dan bagaimana hasilan daging itu diperolehi. Apabila haiwan itu memakan makanan yang busuk, makanan yang bangkai dan sebagainya, sampah dan sebagainya, maka ia mempengaruhi kepada emosi seseorang itu, akan mempengaruhi kepada pemakan kepada haiwan berkenaan. Okey, jelas tak ya? Maksud saya adalah apabila seseorang itu memakan daripada daging yang tidak halal, maka perkara itu ataupun perkara negatif itu juga akan pergi kepada tabiat ataupun perilaku kepada seseorang manusia. Itu maksud saya. Okey, yang keempat, ma'adda ilal haram fahuwa haram. Sesuatu yang membawa kepada hukum haram adalah haram hukumnya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sesuatu perkara yang menyebabkan kemudaratan. Untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan ataupun kepentingan hidup manusia.
Jadi untuk menjaga kemaslahatan dan mengelak kemudaratan tersebut, Islam mengemukakan prinsip bahawa sesuatu perkara yang diharamkan itu, maka apa sahaja yang boleh membawa kepada berlaku perbuatan haram, maka ia juga boleh diharamkan, seperti mendedahkan aurat, berkhalwat, pergaulan bebas, tabarruj dan lain-lain. Maksudnya sesuatu perkara yang membawa kepada perkara yang haram juga termasuk perkara yang diharamkan. Contohnya zina. Yang besarnya apa yang disebut dalam Al-Quran ialah az-zaniyatu waz-zani fajliduhum samanina jaldah, yang menunjukkan bahawa perbuatan zina itu adalah sesuatu perkara yang diharamkan oleh hukum syarak. Jadi apabila zina itu diharamkan oleh hukum syarak, maka segala perkara yang sebelum sampai zina tu, bercinta contohnya, bertukar nombor telefon kalau sekadar untuk belajar tak apa, tetapi untuk berlebih-lebihan, bercinta, kita keluar makan bersama dan sebagainya, maka perkara itu boleh menghampiri kepada zina. Jadi perkara yang tu dah dia kata ma'adda ilal haram, sesuatu perkara yang membawa kepada perkara yang haram, maka hukumnya akan kembali kepada haram juga. Okey. Yang kelima adalah at-tahayyul 'alal haram haramun, membuat hilah terhadap sesuatu yang haram, hukumnya adalah haram. Di mana Islam mengharamkan sesuatu bentuk hilah dan tipu daya yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Contohnya menamakan arak dengan nama-nama lain yang baru atau merubah bentuk riba dengan rupa bentuk lain bagi memboleh ianya dianggap halal. Okay, at-tahayyul 'alal haram haramun, itu hilah. Buat hilah terhadap sesuatu perkara. Contoh, jelaslah contoh kat situ kan. Kita menamakan arak dengan nama yang lain. Benda tu arak tetapi kita namakan sebagai whisky, beer, apa lagi. Saya tak tahulah nama-nama jenis arak ni. Tiger dan sebagainya. Tapi namanya, di dalamnya kandungannya adalah arak. Maka hukumnya adalah haram lah. Seperti mana ada kawan kita bentang sebelum ni tentang tuak. Bukan tuak. Apa ni? Daun ketum kan. Daun ketum yang telah disalahgunakan oleh daun ketum yang dilakukan penyalahgunaannya, maka hukumnya adalah haram. Sebab apa? Sebab ia telah mengubah. So dia lebih kepada menghampiri, ataupun dia boleh dikiaskan kepada arak lah. Sebab apa? Sebab dia boleh memabukkan. So kalau dia punya dia panggil apa ya, kalau kias saya lupa dah. Perkara yang sama, iaitu mabuk itu, aspek yang sama, maka kita boleh kiaskan dengan arak lah. Sebab dia membawa natijah yang sama. Siapa minum minuman tersebut, maka hukumnya akan mengkhayalkan, akan memabukkan. Jadi hukumnya akan kembali kepada hukum yang haram. Walaupun dia letak dalam plastik ke, dia letak dalam botol ke, tidak dia jenama air ketum ke, air tuak yang telah berubah ke, kan? Jadi walaupun asalnya air tuak yang diharuskan, tetapi bila telah berubah kepada sesuatu yang mengkhayalkan, maka ia telah kembali kepada hukumnya adalah haram. Walaupun bukan namanya arak, tetapi terdapat similarities tu, persamaan dengan arak, maka hukumnya adalah haram. Yang keenam, an-niyatul hasanah la tubarrirul haram, iaitu niat yang baik tidak boleh membersihkan yang haram. Itu melakukan sesuatu perbuatan dilarang dengan niat yang baik tetapi tetap dinilai sebagai maksiat dan juga dosa. Contohnya, kita mencuri dengan niat untuk membantu fakir miskin. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita mencuri ini adalah sesuatu perkara yang Allah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, kan? Pencuri ni, maka Allah dah kata hukum pencuri ni adalah kena potong tangan. Tak kira lelaki ke perempuan ke, maka hukumnya adalah potong tangan. Walaupun niat dia baik untuk membantu fakir miskin dan sebagainya, maka hukumnya adalah tetap haram. Sebab apa? Sebab niat asal dia, perbuatan yang pasal asalnya adalah haram, maka ma'adda ila haram fahuwa haram, kan? Apa yang bawa pada haram, haram lah. Kalau dia dah start daripada perkara yang haram, maka haram juga untuk dia memberikan kepada orang lain meskipun niatnya adalah sama. Macam tu.
So kalau antum semua nak jadi seorang yang pemurah, maka jadilah seperti mana Ustaz ABU. Saya sangat terkesan dengan ABU kerana dia meskipun dia susah pada awalnya, tetapi apabila Allah memberikan keberkatan rezeki kepadanya, maka dia membantu orang lain tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira keturunan, darjat dan sebagainya. Itu adalah salah satu perkara yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang ketujuh, ittiqa'i syubhat khasyatul wuqu' minal haram. Berhati-hati dari syubhat bagi mengelakkan sesuatu yang haram. Jadi puisi ini bersandarkan kepada faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi berhati-hati dengan perkara yang syubhat. Syubhat ni banyak perkara yang meragukan di dalam dunia ini juga adalah banyak. Tak dinafikan bahawa perkara yang halal itu juga banyak, tetapi tidak dinafikan juga perkara yang syubhat itu juga adalah banyak. Apatah lagi dengan kepelbagaian ataupun dengan kreativiti penghasilan makanan-makanan sekarang, ataupun dengan percampuran makanan-makanan yang ada pada hari ini, tidak dinafikan bahawa mewujudkan makanan-makanan syubhat itu merata-rata kat mana-mana pun ada, hatta di pasar raya, di restoran dan sebagainya berlaku makanan-makanan syubhat, khususnya makanan-makanan yang tidak mendapat pensijilan halal Malaysia. Okey, nombor 8 adalah ad-darurah tubihul mahzurat. Itu keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang dilarang. Dalam keadaan darurat atau terpaksa, Islam membolehkan seseorang itu melakukan sesuatu yang dilarang. Contohnya, seseorang yang terlalu lapar dan tidak ada makanan lain kecuali babi, maka dibolehkan untuk memakannya sekadar untuk menjaga nyawanya. Maksudnya dia boleh makan babi tu. Katalah tiba-tiba dia jatuh daripada helikopter, kemudian jatuh dalam hutan dan dia cedera parah. Maka di hadapannya tiba-tiba babi pun datang depan hidung dia kan. Jadi masa tu dia lapar, keadaan lapar, dan untuk menyelamatkan nyawa dia, maka dia boleh bunuh babi tersebut dan makan. Tak kira lah dia bunuh ke macam mana ke, yang penting dia dapat makan kan. Dia dapat makan, tetapi ingat bahawa dia makan benda yang haram itu, hukumnya adalah diharuskan untuk menyelamatkan nyawanya sahaja. Walakin akan tetapi dia kena taqaddar biqadariha. Dia hendaklah memakan makanan tersebut, makanan yang diharamkan itu, dalam kadar yang keperluannya sahaja. Bukannya dia makan kenyang-kenyang, tak boleh. Maksudnya dia sekadar untuk menyelamatkan nyawa dia lah, sekadar untuk dia melepaskan diri daripada kelaparan dan untuk dia sambung kehidupan dia sehingga dah dia dijumpai oleh orang-orang penyelamat. Okey, kita dah habis tentang prinsip-prinsip halal dan juga haram. Maka kita pergi kepada aspek pemakanan halal dan juga tayyib. Saya rasa semua dah tahu ni di mana makanan halal dan juga tayyib ini adalah suatu tuntutan dari Allah secara universal kepada manusia. Di mana kalimah ya ayyuhan nas, an-nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas, an-nas itu manusia, bukannya ya ayyuhal ladzina amanu, bukan sahaja untuk orang Islam, tetapi an-nas, pada semua manusia. Hai sekalian manusia, makanlah daripada yang perkara yang halal lagi baik. Jadi Islam ini bukan sahaja untuk agama Islam ini bukan sahaja khususnya kepada agama Islam saja, tetapi dia juga menjaga ataupun memberikan kesedaran kepada masyarakat yang lain yang luar daripada beragama Islam tentang pilihlah makanan yang halalan dan juga at-tayyibah. Okey, kriteria pemakanan halal dan juga tayyib. Yang pertama, pada saya kena pecahkanlah pertama sumber yang halal. Makanan halal seperti mana yang dalam yang Ustaz yang saya bagi video pada hari Selasa yang lepas kan. Kriteria ataupun makanan yang halal dan tayyib bukan sahaja daripada kandungan dia saja, bukan daripada kandungan bahan yang digunakan dalam sesuatu makanan, tetapi hendaklah daripada sumber yang halal. Tidak berpunca daripada sesuatu yang haram,
penipuan, riba dan sebagainya. Yang kedua, bahan makanan yang halal dan juga thayyib. Maksudnya dari segi kandungan itu sendiri adalah hendaklah bahan-bahan yang disembelih daripada hendaklah bahan-bahan yang halal. Lepas tu kalau daripada haiwan maka haiwan tersebut hendaklah disembelih. Lepas tu makanan yang diproses pula hendaklah makanan yang betul-betul bersih dan suci. Okey, kaedah pengambilan yang baik dan juga bersesuaian. Jadi bermaksud makanan dan kuantiti yang seimbang dan sekejap ya. Salam. Siapa? Aha. Okey, yang ketiga ialah kaedah pengambilan yang baik dan bersesuaian, di mana makanan diambil dan kuantiti yang sesuai dan seimbang pada tempat dan juga waktu, serta jenis makanan tertentu diambil oleh kategori pengguna yang betul. Maksudnya kena bukan sahaja kepada sumber makanan yang halal, tetapi makanan yang halal yang baik dan tayyib, serta kaedah pengambilan yang baik. Maksudnya seseorang tu kena makan mengikut sukatan yang betul lah, bukannya makan keadaan yang banyak dan sebagainya. Macam tu. Itu masuk kaedah pengambilan tu. Maksudnya seseorang tu perlu makan dalam kaedah yang dalam sukatan yang sesuai dengan badan. Macam tu. Okey, kepentingan mengambil ataupun pengambilan makanan halal dan juga thayyib yang pertama sangat berkait rapat dengan iman dan takwa. Bukan sahaja untuk kesihatan dan kebaikan manusia, tetapi untuk keberkatan dalam kehidupan. Maksudnya apabila seseorang individu memakan makanan yang baik, maka dia akan memberikan kesan kepada keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjamin fizikal, emosi dan juga spiritual yang cemerlang. Sebab apa? Tujuan pengambilan makanan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita memakan makanan yang baik dan sihat, maka dia akan memberikan kesihatan kepada fizikal kita, emosi dan juga spiritual kita. Yang ketiga adalah pemilihan dan pengambilan makanan yang halal lagi baik. Kan? Perlunya kita memakan makanan yang halal lagi baik. Sebab apa? Menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh manusia. Maksudnya kita bukan sahaja memakan makanan yang sihat, yang segar, yang fresh dan sebagainya, tetapi kita memilih makanan yang halal dan baik. Sebab apa? Sebab makanan yang halal dan baik ni kita tak ragu-ragu lagi kita nak ambil dia. Sebabnya kan, contoh bila kita nak jumpa makanan yang kita beli makanan yang ada cop halal jakim, jadi kita tak risau dah dari segi proses pembuatan dia. Bukan sahaja kandungan, tetapi proses pembuatan dia daripada awal sehinggalah end produk itu memang terjamin kebersihan dia. Jadi kita makan pun tanpa ada keraguan lah. Yang keempat, pengambilan makanan yang halal lagi baik menjana ekonomi negara dan juga umat Islam. Tak dinafikan bahawa halal ini ataupun makanan halal khususnya bukan sahaja menjadi trend di Malaysia, tetapi telah berjaya diadaptasikan di luar-luar negara. Ya, di mana banyak makanan-makanan halal yang kita ekspor daripada Malaysia untuk keperluan masyarakat di negara luar, khususnya negara-negara yang masyarakatnya bercampur di antara Muslim dan juga non-Muslim, ataupun di daerah-daerah minoriti Muslim. Okey. Okey, hikmah pengambilan makanan halal dan thayyib yang pertama, memberikan ketenangan jiwa. Ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini daripada surah Al-Mu'minun ayat ke-23 dan 51. Pertama, kenapa? Kerana dia mampu untuk memberikan
kesihatan ataupun membantu untuk memberikan, bukan sahaja memberikan keterangan jiwa, tetapi dengan memakan makanan yang halal dan juga thayyib ini membantu untuk kita mendapat amalan yang soleh dan menjamin kebersihan jiwa manusia. Yang seterusnya, yang kedua adalah ibadah diterima dan doa dimakbulkan, di mana sumber yang halal adalah syarat kesempurnaan amalan seseorang. Okey, ibadah ni, ibadah kita, apa yang kita buat ni mudah diterima dan juga doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya segala ibadah yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga segala doa-doa yang kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan segera dimakbulkan kerana kita dah makan makanan yang halal. Kan, jadi tak ada lagi apa ya, Allah akan memakbulkanlah doa kita sebab kita memakan daripada sumber yang halal. Dia akan memberikan kesucian hati dan juga amal ibadah yang lebih sempurna. Jadi hati kita pun lebih tenang, kita buat amalan pun dengan ikhlas. Kan? Yang ketiga ialah bebas daripada api neraka. La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin nar aula bih. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka adalah lebih utama baginya. Man asaba malam mimma thamin fawasala bihi rahiman aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jama'allahu lahu zalika jami'an thumma fadhafahu finnar. Barang siapa yang memperolehi harta dari jalan yang haram, lalu harta itu digunakan untuk menyambung silaturahim, bersedekah atau memanfaatkannya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan baginya seluruh harta itu lalu melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi ini ayat Quran ini sangat memberikan peringatan kepada manusia untuk mencari makanan yang halal, kan, kerana ia berkait dengan sumber yang halal juga. Kalau sumber yang haram, maka tak pasal-pasal doa kita tak diterima, ibadah kita tak terima, apatah lagi badan kita ni akan dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi kita kena pastikan bahawa makanan yang kita ambil adalah daripada sumber yang halal serta daripada bahan-bahan yang halal dan thayyibah. Ini membentuk syakhsiah yang terpuji. Itu makanan bukan sekadar memberi kesan kepada jasmani, tetapi memberikan rawatan kepada jiwa, emosi dan akal. Okay, menurut Quraish Shihab dalam karyanya Wawasan Al-Quran, perasaan manusia dipengaruhi oleh kualiti dan kuantiti makanan yang diambil. Justeru pengambilan makanan yang halal dan seimbang dapat membentuk darah daging yang baik bagi melahirkan insan yang syakhsiahnya terpuji. Kan, siapa tak suka sepasang makanan? Saya suka pasal makanan. Kan, kalau kita sedih, jadi kita tengok makanan, kita beli, shopping makanan pun sampai kat rumah, kan, kita pun makan. Bukankah sesuatu yang membuatkan kita rasa gembira, kan? Apatah lagi apabila ia menjadi terapi kepada emosi dan akal manusia. Apatah lagi kalau kita makan benda daripada sumber yang halal, maka dia akan memberikan kesan kepada jasmani kita. Jadi hati jasmani kita mudah untuk nak buat kebaikan, kan, kita nak mudah nak tolong orang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita memakan makanan yang halal. Sabda Rasulullah SAW, inna jasada ibni Adam mudghah. Iza salahat salahal jasadu kulluh wa salaha laha sairul badan. Ala wahya al-qalb. Sesungguhnya di dalam hati manusia ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Itu hati. So maksudnya dia memberi kesan kepada emosi kita. Emosi kat mana? Hati, ya kan? Emosi kita, jasmani kita dan juga fikiran yang baik.
Jadi pentingnya kenapa kita perlu memakan makanan yang halal dan baik. Okey, yang ni adalah beberapa beberapa kajian yang telah dilakukan di mana terdapat kaitan di antara makanan dengan sikap individu. So nanti antum semua boleh refer lah. You are what you eat. Influence of time and amount of food consumed on central dopamine system and the behavioral effect of diet. So antum boleh baca, antum boleh refer kitab ni dan juga artikel ni. Maksudnya bagaimana setiap makanan kita itu memberi efek kepada badan dan juga jasmani kita. Yang kelima adalah menghindarkan diri dari pelbagai penyakit. Kalau fizikalnya terhindar dari penyakit kronik seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi serta kanser. Kalau secara spiritual pula menjadikan hati seseorang itu lebih bersih, bersinar, mudah menerima kebenaran, jauh daripada mazmumah dan sebagainya lah. Maksudnya aura yang datang tu semualah aura-aura yang baik-baik saja. Okey. Okey, saya sudahi dahulu untuk topik ini tentang halal dan thayyibah. So saya sekurang-kurangnya saya rasa perkara ini jelas kepada antum semua tentang konsep halal, pemakanan halal dan thayyib. Okay, mudah-mudahan perkara ini memberikan kebaikan kepada antum, memberikan pencerahan kepada antum tentang kepentingan untuk memakan makanan yang halal dan thayyibah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.